Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini perkembangan terkini tentang skandal rasuah membabitkan adun Sabah dan pemimpin tertinggi di Sabah. Hari ini kita dikejutkan dengan satu kenyataan bahawa SPRM ambil kenyataan dari timbalan Ketua Menteri Sabah dan dua adun. Adakah dengan ini mengesahkan bahawa laporan polis ataupun laporan SPRM telah pun dibuat untuk skandal rasuah membabitkan 8 adun Sabah dan satu orang pemimpin tertinggi Sabah ini? Ada netizen tertanya-tanya, adakah dengan ini sudah ada laporan dibuat? Apabila laporan dibuat, barulah kertas siasatan boleh dibuat dan siasatan lanjut boleh dilaksanakan atau dibuat. Maka dengan itu, ada netizen yang mula tertanya-tanya sejauh mana siasatan akan menjurus lebih dalam dan berapa bahayakah kedudukan Haji Jinor dan juga timbalan Ketua Menteri dalam situasi sekarang ini. Ada yang mendakwa kedudukan timbalan Ketua Menteri Sabah dan Ketua Menteri Sabah dalam keadaan yang cukup besar bahayanya kerana siasatan sudah dimulakan. Tetapi ada juga yang mengatakan siasatan itu adalah siasatan biasa saja. Ianya bergantung kepada apa isi terhadap kenyataan yang dinyatakan dalam siasatan tersebut. Ada dua perkara yang menjadi panas sekarang di media sosial, iaitu tuntutan letak jawatan, adakah letak jawatan, dan adakah Dewan Undangan Negeri Sabah akan bubar dalam masa yang terdekat ini. Hari ini SPRM ambil kenyataan dari timbalan Ketua Menteri Sabah dan dua adun. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia telah memulakan siasatan ke atas video tular baru-baru ini yang melibatkan beberapa adun Sabah yang didakwa terlibat dalam dakwaan rasuah menurut maklumat yang diperoleh oleh Malaysia Kini. Malaysia Kini pagi ini melaporkan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM merekodkan kenyataan daripada Wakil Rakyat Kemabong Rubin Balang. Kemudian The Star melaporkan SPRM turut mengambil kenyataan timbalan Ketua Menteri Sabah Sahelmi Yahya dan adun Tempasuk Arsyad Bistari. Pemberi maklumat mendedahkan klip rakaman 3 video yang didakwa membabitkan ketiga-tiga individu yang disoal siasat oleh SPRM. Terdahulu, Rubin Balang mengesahkan dia dipanggil oleh agensi anti rasuah itu untuk menjawab soalan berhubung dakwaan melibatkan dirinya. Menurut Wakil Rakyat Kemabong Rubin Balang yang turut dipaparkan dalam rakaman tersebut, dia telah dipanggil oleh agensi anti rasuah itu untuk menjawab soalan berhubung dakwaan melibatkan dirinya. SPRM telah pun memulakan siasatan ke atas saya, kata Rubin Balang, berhubung isu tular itu. Saya rasa tidak sesuai untuk memberi sebarang komen buat masa ini, katanya menerusi message teks kepada Malaysia Kini sambil menyatakan kenyataannya telah direkodkan oleh pegawai penyiasat semalam. Pengerusi Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah SEDCO yang dimiliki kerajaan negeri itu berkata demikian ketika diminta mengulas mengenai dakwaan rasuah tersebut. Dalam salah satu pendedahan, pemberi maklumat di sebalik rakaman video itu mendakwa Rubin Balang menerima lesen cari gali mineral arang batu pada tahun 2023 sebagai ganjaran kerana menyokong Ketua Menteri Sabah Haji Jinor. Lesen tersebut didakwa diluluskan kepada sebuah syarikat bernama Wawasan Pembangunan Desa Permai Sendirian Berhad pada 14 Julai 2022, di mana pada waktu itu Rubin dikatakan memegang saham majoriti dalam syarikat tersebut. Turut didakwa bahawa kelulusan lesen itu merupakan satu bentuk konflik kepentingan kerana Rubin Balang memegang jawatan bertaraf menteri selaku pengerusi SEDCO. Rubin dilantik ke jawatan tersebut pada 5 Disember 2020, kurang 3 bulan selepas memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Kemabong. Dakwaan ini adalah kesinambungan daripada video yang didedahkan oleh pemberi maklumat
pada Rabu lalu yang menunjukkan Rubin Balang mendedahkan bahawa Ketua Menteri Sabah Haji Dinor memberikannya 1 walaupun dia meminta 2. Malaysia kini telah menghubungi Haji G dan pejabat Ketua Menteri Sabah untuk mendapatkan respon terhadap dakwaan tersebut. Namun, kenyataan Rubin Balang bahawa dia telah dipanggil SPRM dilihat bercanggah dengan apa yang diberitahu oleh Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki kepada media semalam. Azam Baki menegaskan bahawa SPRM belum menerima aduan rasmi daripada pemberi maklumat tersebut dan mereka tidak boleh menjalankan siasatan hanya berdasarkan andaian daripada video yang tular. Untuk berkata SPRM patut memulakan siasatan apa yang hendak disiasat, kata Azam Baki. Kononnya tular di media sosial bahawa video itu berlaku di Sabah dan sebagainya. Kata Azam Baki, saya sendiri tidak tahu adakah itu yang dimaksudkan oleh SPRM tidak boleh membuat sebarang telahan tidak berasas. Katanya seperti yang dilaporkan bernama. Azam turut mempersoalkan motif pemberi maklumat tersebut memberi rakaman video berkualiti tinggi kepada Malaysia kini, tetapi hanya memberikan klip audio selama 17 saat yang kurang jelas kepada Suruhanjaya itu. Apa komen anda untuk isu kali ini? Sila tinggalkan komen anda, tulis dalam ruangan komen. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, SPRM tangkap 2 penjawat awam kerana minta dan terima rasuah RM130,000. Wow, ini memang best sekali. Baru saja kita dipanas-panaskan oleh isu adun rasuah dan isu itu kini menjadi lebih panas dengan pendedahan demi pendedahan video-video yang menunjukkan muka-muka pemimpin-pemimpin Sabah. Hari ini pula kita digemparkan dengan tindakan cukup agresif daripada SPRM apabila telah pun menangkap 2 penjawat awam kerana meminta dan menerima rasuah RM130,000. Perdebatan sekarang macam yang saya cakap di media sosial baru-baru ini ialah siapa yang lebih salah, penerima rasuah atau pemberi rasuah. Atau dengan satu perumpamaan, mana yang lebih dulu buat salah? Sama ada penerima rasuah atau pemberi rasuah. Ada orang kata yang penerima itu lebih teruk. Ada yang kata pemberi itu lagi teruk. Lama-lama tiada jawapan yang lebih tepat yang didebatkan oleh netizen. Kamu tolong tulislah dalam ruangan komen. Siapa sepatutnya yang lebih salah? Penerima atau pemberi? Soalan seperti itu macam satu permainan teka-teki pula kan. Siapa yang lebih dahulu, ayam atau telur? Ada orang kata telur, ada orang kata ayam. Macam mana ada ayam kalau tidak telur? Ada juga orang cakap macam mana ada telur kalau tiada ayam. Lebih kurang macam itulah. Tapi walau bagaimanapun, rasuah tetap rasuah. Siapa yang perlu disiasat terlebih dahulu itu tidak penting. Yang paling penting sekali ialah keagresifan dan ketelusan SPRM menjalankan tanggungjawab hari ini menangkap 2 penjawat awam kerana minta dan terima rasuah. Bukan sikit, RM130,000. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM Sabah menahan 2 penjawat awam kerana disyaki meminta dan menerima rasuah kira-kira RM130,000. Menurut sumber, kedua-dua suspek didapati meminta suapan itu daripada beberapa kontraktor sebagai balasan mendapatkan kerja-kerja menaik taraf dan penyelenggaraan kecil tandas sekolah-sekolah di sebuah daerah di Sabah. Ini betul-betul padan mukalah kan. Kena sudahlah tu minta suapan pula. Kerana kerja-kerja menaik taraf dan penyelenggaraan kecil tandas sekolah-sekolah di sebuah daerah di Sabah. Saya rasa tentang penyelenggaraan kecil tandas sekolah ini mungkin ada kaitan dengan projek tandas yang dibuat oleh yang telah pun diperkenalkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri Malaysia.
Bagusnya proyek itu sebenarnya memberi kemudahan kepada anak-anak di sekolah. Tetapi ada pula tukang sakau yang meminta suapan. Tapi akhirnya sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh juga ke tanah. Suspek yang berusia sekitar 50-an itu ditahan antara jam 7 hingga 10 malam Kamis lalu ketika hadir bagi memberi keterangan di pejabat SPRM di Sabah. Susulan penahanan itu, salah seorang suspek dibawa ke Mahkamah Magistrat Kota Kinabalu dan diperintah reman selama 6 hari bermula hari ini sehingga 21 November depan terhadap suspek. Dikeluarkan oleh Magistrat Wan Farah Fariza Wan Ghazali. Sementara itu, seorang lagi suspek akan dilepaskan dengan jaminan SPRM sebaik selesai memberikan keterangan pada Jumaat. Siasatan awal dipercayai kedua-dua suspek melakukan perbuatan berkenan pada tahun 2023 dengan meminta rasuah sebanyak 30% daripada nilai projek, iaitu kira-kira RM130,000 daripada beberapa kontraktor. Kedua-dua suspek disyaki menerima wang rasuah daripada kontraktor-kontraktor itu secara tunai dengan beberapa kali bayaran katanya. Tambahnya, SPRM turut merampas kira-kira RM90,000 wang tunai dan menyita 2 kenderaan mewah yang dibeli hasil daripada wang rasuah tersebut. Wah, RM90,000 wang tunai, bayangkan, punyalah banyak kan, dan 2 buah kereta mewah. Sementara itu, pengarah SPRM Sabah Datuk S. Karunanitati ketika dihubungi mengesahkan penahanan dan memaklumkan kes disiasat mengikut Seksyen 17A Akta SPRM 2009 dan tidak menolak kemungkinan beberapa tangkapan susulan akan dibuat bagi membantu siasatan. Beliau turut menyeru kepada mana-mana kontraktor yang pernah memberi wang rasuah kepada mana-mana penjawat awam berkaitan apa juga projek untuk tampil memberikan maklumat kepada SPRM. Jadi sepandai-pandai tupai mau lompat akhirnya jatuh juga ke tanah. Janganlah minta rasuah kan. Projek tu tak akan siap kalau macam begini. Sekian dulu, tinggalkan komen Anda.